Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dan semua pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita, pengajian bahasa Arab Al-Quran menggunakan kitab yang warna merah jambu ni. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari Rabu, hari Selasa dan hari Isnin kita dah habiskan beberapa latihan mengenai isim maf'ul. Lepas tu yang hari Rabu kita dah bincang mengenai macam mana perubahan daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Lepas tu fi'il majhul dia sekali, dan yang selepas tu isim maf'ul dia. Jadi ada 4 bentuk perubahan yang kita belajar, iaitunya pada muka surat 98. Yang insya-Allah pada tengah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita pada muka surat 99. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang mendengarkan dan ikut menyaksikan siaran kita, sila buka buku yang warna merah jambu ni, muka surat 99. InsyaAllah kita akan membahas pada muka surat 99 ni, iaitunya kata nama sifat. Jadi dalam ilmu tasrif, kalau tuan-tuan dan puan-puan lah belajar nantinya, di antara jenis ismun, kata nama tu ada 10. Di antaranya ada sifat. Jadi sifat ni diambil daripada kata kerja. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Kata kerja dia kabura. Kabura maknanya besar. Sebab tu dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura, besar. Besarnya kebencian Allah, marahnya Allah. Antaqulu ma la taf'alun, iaitunya ketika kita mengucapkan apa yang tak kita kerjakan. Jadi kabura. Ini fi'il madi. Kata kerja di masa lampau, kabura, menjadi besar. Maknanya dia menjadi besar. Tapi ada sifat dia yang besar. Jadi dia kabirun. Kabir. Kabir ni makna dia yang besar. Okey, kabir. Okey. Kabir, yang besar. Jadi ada beberapa kata kerja tu yang dia tu bermaknakan sifat kabura. Tapi kata kerja maknanya menjadi besar. Lepas tu ada sifat dia. Yang ini makna dia apa? Yang besar. Ini menjadi besar, ini yang besar. Macam lagi kata kerja macam ba'uda. Ba'uda ni maknanya apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya jauh atau menjadi jauh. Lepas tu sifat dia apa? Ba'idun. Ba'id makna dia adalah yang jauh. Jadi kalau ba'uda itu kata kerja, dia boleh dimaknakan jauh, tapi dia berupa kata kerja. Telah jauh, ini telah besar. Yang sini ni yang jauh, ini yang besar. Jadi yang sebelah sini ni, ini adalah sifat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca kitab tasrif, itu akan menjumpai tajuk besar dia, sifatun musyabbahatun bi ismil fa'il, atau sifatun musyabihatun bi ismil fa'il. Antara dua itulah nama dia. Jadi kalau dalam kitab Dr. Marusli ni, beliau tulis dia sifat. Secara ringkas dia nama dia sifat. Jadi ini jenis
isim termasuk di antara jenis isim dalam ilmu tasrif. Jadi dia berbeza jenis isim dalam ilmu nahu dan jenis isim dalam ilmu tasrif. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan ikutkan pengajian live kita pada pagi hari, di sana dah jelaskan dah, disenaraikan jenis isim dalam ilmu nahu, jenis isim dalam ilmu tasrif. Dalam ilmu nahu ada nama dia isim mufrad, kata nama yang tunggal, isim musanna, kata nama yang dua, bermaknakan dua. Kalau mufrad tadi kitabun, satu kitab, musanna kitabani, dua kitab. Ada jamak, jamak ada tiga, jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Ada selepas nama dia al-asmaul khamsah, muka surat 20, boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. Ada selepas tu isim munsharif pada level 4. Ada selepas tu ada lagi isim mangkus dengan maksud. Itu semua pada ilmu nahu. Lepas tu pada ilmu tasrif, ada jenis-jenis isim. Istilah dia dalam ilmu tasrif apa? Siratun. Siratul isim. Bentuk isim. Jadi isim tu ada bentuk-bentuk dia atau jenis-jenis dia. Ada 10. Salah satunya itu sifat. Boleh tuan-tuan nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan faham yang ismul fa'il, ismul masdar, ismul maf'ul, ismul tafdil, ismul zaman, ismul makan. Semua tu adalah termasuk siratul isim. Dia termasuk pada kelompok yang sifat ni juga sekali. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi ini contoh dia lah daripada sifat. Nama dia sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Sifat yang menyerupai ismul fa'il. Kenapa dinamai menyerupai? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat kata kerja, contoh kata kerja dia zahaba. Zahaba ni maknanya pergi. Orang yang pergi atau ismul fa'il, nama dia zahibun. Ini zahibun, orang yang pergi. Jadi kenapa ni Ustaz? Ini dinamai sifatun musyabbahatun bi ismil fa'il atau sifat yang menyerupai ismul fa'il. Kenapa dinamai? Sebabkan dia menyerupai ismul fa'il. Sini zahaba makna dia pergi. Zahibun yang pergi. Yang ini kabura makna dia besar. Kabirun yang besar. Jadi dia serupa. Pergi yang pergi, besar yang besar. Cuma yang ini lebih spesifik dia, itu sebagai kategori, iaitunya sifat. Jadi bukan ismul fa'il lah, sifat. Sebabkan dia bukan yang mengerjakan, bukan mengerjakan besar, bukan. Tapi dia sifat, sifat dia besar. Ini sifat dia jauh. Bukan dia mengerjakan jauh. Tapi kalau ni zahib, dia yang kerjakan, dia yang pergi. Itu perbezaan dia. Cuma dia menyerupai. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Jadi inilah penjelasan mengenai sifatun. Sebabkan latihan kita hari ini mengenai sifat. Nama kalau datang Rasuli beliau buat simple saja untuk memudahkan kita semua, dinamai kata nama sifat. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam Al-Quran, ini dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang 260, boleh kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran, wa'alam. Wa'alam maknanya dan ingat dan ketahuilah. Annallaha azizun hakim. Azizun. Ni nombor 1. Muka surat 99. Nombor 1 azza. Azza. Azizun. Ini adalah sifat. Aziz. Perkasa. Azizun. Fi'il madi atau mudhari' dia apa? Azza. Tuan-tuan di sini dah tulis dah azza. Kata dasar dia apa? Ain, zai dan zai. Ain, zai dan zai. Azza. Okey. Jadi fi'il madi dia azza. Jadi dalam latihan 99, di sini dah disenaraikan kata nama sifat. Kita kena mencari fi'il madi ataupun kata dasar dia. Fi'il madi ataupun kata dasar. Tapi senang tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan contohlah nombor 2. Di sini dah bagi kata dasar dah. Lepas tu fi'il madi dia apa?
Itu. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Ada soalan ke? Okey, tak ada soalan? Okey. Nombor 2. Kita cuba nombor 2 ya. Jadi aziz. Ini yang nombor pertama. Ini contoh daripada latihan. Nombor 2. Wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Ghaniyyun. Jadi sini ni dia, kalau tadi aziz, sekarang ni kita jumpai dia ghaniyyun. Ghaniyun bentuk asal dia sebenarnya kan ghani. Ghaniyun. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Sama kan? Aziz, ghaniyun, sama bentuk dia. Jadi sifat banyak daripada bentuk wazan dia tu. Sifat tu, wazan dia, pola dia itunya fa'ilun. Fa'il. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di antara sifat itu wazan dia, di antara wazan untuk sifat iaitunya fa'ilun. Ghaniyun. Ghani. Jadi yang kita jumpai sekarang ni apa? Ghaniyun. Bentuk asal dia ghaniyun, ikut wazan fa'ilun. Sama dengan azizun. Jadi ghaniyun maknanya kaya. Kaya. Jadi sekarang nombor 2 ni, Dr. Wan Rusli dah bagi sini ni kata dasar dia ghai, nun dan ya. Jadi kata dasar dia apa? Ghai, nun dan ya. Kita sekarang kena cari fi'il madi dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab yang warna hijau tu, senang. Tuan-tuan dan puan-puan cari saja. Iaitunya pada bab gha, lepas tu cari kata dasar ghai, nun dan ya. Ghin, nun dan ya. Cari sana. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan terjumpa kata kerja dia apa? Ghaniya. Ghaniya ya. Jadi kata kerja adalah ghaniya. Ghaniya. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Ghaniya. Okey. Senang. Kalau latihan muka surat 99 ni sangat-sangat senang bagi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey. Dah habis dah ni. Lepas tu termasuk yang selanjutnya azimun. Azim, kalau ghani ni kaya. Azim mulia. Azimun. Azim di dalam surah Baqarah juga ayat 7 walahum adzabun azimun, besar. Sini ni besar maknanya dia bukan mulia, besar. Besar. Dia azim, besar. Jadi azim ini sifat besar ataupun dahsyat. Besar. Okey. Azim, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, azim ni masih ikutkan wazan fa'ilun. Jadi majoriti daripada sifat ni wazan dia apa? Fa'ilun. Azimun, fa'ilun, sama dia. Jadi wazan dia adalah fa'ilun. Okey. Dalam kitab ni Dr. Masli dah bagi fi'il madi dia. Fi'il madi dia apa? Azuma. Azuma. Jadi kata dasar dia apa? Oh, senang je tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok saja fi'il madi dia 3 huruf dah. Maknanya yang tiga-tiga ni lah itu kata dasar dia, iaitunya ain, zat dan mim. Oh, kita nak pastikan lagi, tengok pada sifat dia. Ada ke tak perkataan ain, zat dan mim ni di sifat dia? Ada. Maknanya betul lah tiga-tiga tu sebagai kata dasar. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam kitab yang warna hijau. Okey. Ada soalan? Okey. Apa jawapan yang nombor 2? Nombor 2 tadi
Yang jawapan dia adalah ghaniya. Jadi fi'il madi dia ghaniya. Ghaniya. Itu fi'il madi dia. Maknanya dia kaya. Kalau ghaniyun yang kaya. Ghaniyun yang kaya. Azim yang besar. Yang dahsyat. Azuma besar atau dahsyat. Telah besar atau telah dahsyat. Ini berupa kata kerja. Jadi kata dasar dia apa yang di sini ni? Yang sini adalah ain, zat dan mim. Okey, ada lagi soalan? Sila tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak ada. Ini yang nombor 3. Lepas tu saya padam padam semua. Lepas tu yang nombor 4. Apa? Wazannya. Okey. Wazan dia adalah tadi ghaniyun ya. Okey. Ghaniyun. Okey. Tadi ghaniyun. Kalau Hajar nak tahu wazan yang ghaniyun, balik nombor 2 tadi ya. Nombor 2 ya. Ghaniyun. Ini asal dia kan ada syabdu sini. Asal dia apa? Ghaniyun. Bentuk asal dia lah. Ghaniyun. Jadi kalau hajah dan haji semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, tengok kepada yang ni, dia masih menggunakan wazan yang sama. Iaitunya fa'ilun. Fa'ilun. Masih sama dia. Fa'ilun. Ghaniyun. Jadi kita baru nampak dia. Kalau dah kita buka macam ni. Kalau fi'il madi dia tadi ghaniya. Fa'ila. Wazan dia. Okey. Ini yang tadi ya. Soalan daripada Hajah. Okey, daripada ada seorang Hajah. Lepas tu nombor 4. Nombor 4. Syadid. Padam yang ni. Syadidun. Syadidun. Ni syadid. Syadid ni keras. Yang keras. Syadid keras. Sebab itulah Al-Quran azabun syadidun. Azab yang begitu keras. Azab yang keras. Keras. Okey. Okey. Syadid. Syadid. Sini Dr. Warusi dah senaraikan, dah tulis kata dasar dia shin, dal dan dal. Shin, dal dan dal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rujuk dalam kitab yang warna hijau, cari di sana kata dasar, cari pada bab, pada huruf shin, cari kata dasar shin, dal dan dal. Maka akan terjumpa nanti. Boleh jadi akan terjumpa, iaitunya kata kerja dia apa syadid ni? Iaitunya syadda. 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 Syadda tu menjadi keras. Menjadi lebih. Menjadi keras. Syadid yang keras. Ini sifat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini ni dalam surah Al-Baqarah juga ayat 165. Wa anna Allaha syadidul azab. Okey. Azab yang sangat keras atau pedih. Okey. Yang nombor 5. Nombor 5. Padam ini. Sini. Contoh dia qariba. Qarib. Qaribun.
Qarib. Qarib makna dia apa? Dekat. Maknanya dekat. Dekat. Kata kerja dia dah tulis dengan Dr. Warsili dekat kitab ni, iaitunya qariba. Sini ni makna dia yang dekat. Tapi kalau sini ni telah dekat. Sebabkan dia kata kerja. Dia ada masa telah dekat. Sebabkan dia fi'il madhi, makna dia telah dekat. Qariba. Jadi kata dasar dia apa? Kita kena cari kata dasar dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ni kalau fi'il madhi dah 3 huruf macam ni, senang. Kita ambil je 3-3 ni sebagai kata dasar. Dan nak cara pastikan dia lagi, 3-3 ni ada ke tak dalam sifat ni? Ada. Qaf, ra dan ba. Ada. Maknanya betul lah itu kata dasar dia. Qaf, ra dan ba. Okey, ada soalan? Yang nombor 2 tu ia huruf illah ke? Betul. Kalau yang nombor 2 tadi, asal dia kan ghaniyun. Jadi kita ubah tadi jadi ada 2 huruf ya dia kan? Ghaniyun. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ya paling akhir ni, ni huruf illah dia. Sebabkan dia sejajar dengan fa'ilun, sejajar dengan lam. Jadi kalau kita buat sini ghaniyun, yang ya paling akhir ni sejajar dengan lam. Yang ya nombor sebelum akhir ni, maknanya yang ni ya apa tu nama dia? Ya tambahan saja. Itu huruf tambahan. Okey, itu huruf tambahan. Ada 2 huruf ya, betul. Jadi yang ya terakhir ini huruf illah, kata dasar daripada kata kerja tu, sebabkan dia sejajar dengan lam. Kalau Hajah letak di bawah ni, dia sejajar dengan lam yang ya terakhir ni. Tapi la yang sebelum akhir, yang ni atau yang ni, dia sejajar dengan yang sebelah sini kan? Yang sebelah sini ni dia huruf tambahan. Huruf harfuz ziyadah. Ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Balik lagi kita kepada nombor 5 tadi. Jadi qarib maknanya yang dekat. Kalau qariba telah dekat. Okey. Lepas tu kata dasar dia tadi pun kita dah tahu bahawasanya iaitu kata dasar dia qaf, ra dan ba. Okey. Itu yang nombor 5. Nombor terakhir. Nombor terakhir ni tadi kita dah bincang dah sebelum ni sebenarnya. Kalau yang contoh yang nombor 5 tadi ni, nombor 5 dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat 214. Mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah tu dekat. Okey. Jadi, itu yang nombor 5 tadi. Nombor 6. Nombor 6, sifat dia apa? Ba'id. Ba'id maknanya nombor 6 ni ba'id. Ba'id ni lawan daripada qarib. Qarib dekat, kalau ba'id jauh. Kata dasar dia dah bagi dengan Dr. Warsili, iaitunya ba, ain dan dal. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sila rujuk pada kitab yang warna hijau tu. Yang warna hijau, cari pada bab huruf ba, cari kata dasar ba, ain dan dal. Cari sana. Nanti akan terjumpa itunya huruf fi'il dia apa? Fi'il dia iaitunya ba'uda. 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 Itu fi'il madhi dia. Okey. Ba'uda, fi'il madhi ba'uda, maknanya apa? Telah jauh. Kalau ba'id, maknanya yang jauh. Jadi ni sifat dia, yang ini ni kata kerja dia. Ba'uda. Wazan dia macam mana? Wazan dia tak sama tuan-tuan dan puan-puan ya. Ba'id sama wazan dia dengan fa'il. Kalau ba'uda wazan dia apa? Fa'ula. Senang saja, fa'ula. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah perbincangan kita hari ini. Iaitunya mengenai
mengenai kata nama sifat, iaitunya daripada aziz, ghani, azim, syadid, qarib dan ba'id. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam ayat mana saja perkataan ni ada, boleh tengok di atas ni. Ini semua dalam surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila nanti buat latihan ni, latihan yang dah kita pun dah bagi tahu jawapan dia, boleh tuan-tuan dan puan-puan isi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi hari Isnin, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bersiaran, sila tuan-tuan dan puan-puan baca terlebih dahulu, iaitunya kita akan masuk lagi pada muka surat 100. Sila tuan-tuan dan puan-puan baca, dan ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa waktu, ada masa lapang, sila jawab latihan yang ada pada muka surat 100. Iaitunya berkenaan dengan perubahan daripada fi'il madi atau mudhari' menjadi kata nama pelaku. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. InsyaAllah ini akan bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Ada soalan lagi ke? Tak ada. Jadi itu saja dulu perbincangan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. Wallahu a'lam. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.